Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1265. Antara paparan utama. Kabar gembira daripada Perdana Menteri. 500 atau 600 bilion ringgit rakyat tuntut penjelasan. Pekong terbuka, inikah punca nak jatuhkan kerajaan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat Kabinet Pertama Kerajaan Perpaduan di Putrajaya kemarin. Antara berita gembira paling menarik ialah Kerajaan Perpaduan mengumumkan penurunan kadar cabutan judi diturunkan semula kepada hanya 8 kali setahun berbanding 22 kali setahun semasa Kerajaan Perikatan Nasional yang disertai Bersatu dan PAS bermula pada 1 Januari 2023. Dalam sidang media yang diadakan, Anwar juga memberitahu bahawa jemaah menteri bersetuju sebulat suara terhadap pemotongan sebanyak 20% gaji sehingga ekonomi pulih. Menurut beliau, ini merupakan ikrarnya semasa berkempen pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Anwar menempelak mereka yang menyindir kononnya beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri tapi akan mengambil gaji sebagai Menteri Kewangan. Salah, faktanya skim gaji ini satu saja. Maknanya saya tidak akan ambil gaji sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan sekaligus, tegasnya. Menyentuh mengenai permasalahan monopoli import beras di negara ini, beliau menegaskan bahawa kerajaan pimpinannya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan mudah dan menghisap darah pesawah padi miskin. Sebaliknya, Anwar menjelaskan kerajaan akan meneliti keuntungan Tan Sri Syed Mohtar yang membeli pegangan padi beras nasional Bernas milik Tan Sri Tan Boon Seng RM800 juta dan Datuk Sri Syahidan Kasim RM400 juta. Tan Sri Syed Mohtar bersetuju untuk memperuntukkan RM10 juta kepada pesawah untuk tahun ini dan RM50 juta pada tahun hadapan, katanya. Anwar juga menegaskan kerajaan akan mengambil langkah untuk menyiasat perbelanjaan yang melampau tinggi oleh kerajaan yang lalu sehingga mencecah RM600 bilion secara tanpa tender. Menurut beliau, ini bagi meneliti sejauh mana ketirisan dan penyelewengan berlaku dan siapa atau tokoh mana yang membolot kekayaan tatkala rakyat dan negara berdepan kemelut pandemik COVID-19. Selain itu, antara yang akan disemak semula ialah kontrak rangkaian 5G bernilai RM11 bilion yang dianugerahkan oleh Digital Nasional Berhad DNB kepada konglomerat telekomunikasi Sweden Ericsson oleh pentadbiran yang lalu kerana wujudnya pelanggaran yang serius terhadap prinsip ketelusan dan etika pemerintahan. Saya ingin menegaskan bahawa tidak ada pengarahan dari saya, kerajaan atau pejabat Perdana Menteri untuk menyiasat kritikan terhadap saya maupun kerajaan pimpinan saya kerana hak berpandangan atau mengkritik termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya turut memaklumkan pinderan ini kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani, katanya. Bagaimanapun, Perdana Menteri memberi amaran kepada mereka yang cuba menghancurkan perpaduan di negara ini. Katanya, Raja-Raja Melayu turut menegur agar kerja jelek tersebut dihentikan dan semangat perlembagaan dipatuhi. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu memainkan sentimen perkauman dan mengapi-apikan adu domba antara agama bukan satu bentuk kritikan tetapi cubaan oleh beberapa pihak berkepentingan yang amat terdesak. Untuk rekod, langkah awal Anwar untuk memperbaiki kebejatan yang dilakukan oleh kerajaan dahulu merupakan kritikan dan tuntutan rakyat yang hanya dipelekeh oleh menteri-menteri Kabinet XXXL ketika itu. Ini termasuk gesaan memotong gaji menteri sebanyak 20%, cabutan judi nombor ekor yang dinaikkan ke 22 kali setahun sebaik sahaja kerajaan tebuk atap dibentuk, diturunkan semula ke 8 kali dan permasalahan monopoli dan kartel dalam import bahan makanan di negara ini. Langkah segera Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan ini akan membuat semua menteri kabinet menjadi sibuk dan tidak lagi bersantai-santai dengan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Apabila Pakatan Harapan berkuasa, boleh pula kurangkan cabutan judi nombor ekor kepada 8 kali.
Sedangkan dalam Pakatan Harapan ada 4 menteri DAP yang kononnya menguasai gabungan itu. Kenapa ketika Perikatan Nasional berkuasa bersama PAS yang dianggotai begitu ramai ustaz dan ustazah tak boleh berbuat apa-apa seolah-olah nyawa bergantung kepada hasil judi? Kasihan sungguh bagi pengundi yang sudah tertipu, percaya kepada fitnah bahawa Pakatan Harapan anti-Islam, rasuah dan dikelilingi perasuah. Pada masa yang sama, rakyat berharap tidak ada lagi menteri yang menjadi burung unta apabila berhadapan dengan isu yang besar. Ini turut merangkumi isu bencana alam, pendidikan, pekerja mahir, pekerjaan untuk warga tempatan khususnya graduan, termasuk juga masalah bekalan makanan, peneroka, penori getah dan penanam padi serta konflik pelanggaran sekuriti data pribadi, kontrak MySejahtera dan fitnah di media sosial. Selain itu, reformasi atau pengukuhan institusi Islam seperti tabung haji, mahkamah syariah, badan dakwah dan kurikulum sekolah-sekolah tahfiz harus diambil perhatian dengan serius. Semoga banyak lagi khabar gembira untuk rakyat dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pegawai Kementerian Kewangan MOF mengesahkan bahawa ada pelanggaran serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran kerajaan diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. MOF ada memberi makluman mengenai beberapa pelanggaran terbabit, tetapi ini terserah kepada siasatan untuk melihat sejauh mana pelanggaran, rasuah atau penyelewengan yang berlaku. Katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet kemarin. Beliau sudah menyerahkan perkara itu untuk disiasat jabatan berkaitan. Tapi setakat saya tahu dan diberi makluman, ada beberapa pelanggaran serius terutama bila luluskan projek, perolehan terlalu banyak, markup tinggi, parti-parti tertentu belanja tinggi menunjukkan keupayaan mereka berbelanja luar biasa, katanya. Perdana Menteri berkata secara peribadi beliau tidak cenderung untuk menumpukan hal atau perkara lama, sebaliknya mahu menumpukan kepada pengurusan ekonomi dan tadbir urus negara. Bagaimanapun, sama ada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan ditubuhkan bagi menyiasat perkara tersebut, Anwar berkata perkara itu belum dibincangkan Kabinet. Sementara itu, Mahyadin dalam kenyataannya menyelar Kerajaan Pakatan Harapan yang didakwanya mahu mendiamkan kritikan. Nampaknya baru beberapa hari menjadi kerajaan, PH tanpa segan silu telah menggunakan pihak polis untuk menekan pemimpin yang tidak sehaluan dengan mereka. This is a clear attempt at silencing dissent. Ini berbeza sekali dengan janji reformasi institusi mereka untuk menjamin kebebasan institusi-institusi penting negara tanpa campur tangan politik termasuk PDRM, katanya. Presiden Bersatu itu berkata beliau tidak pasti dari mana angka sebanyak RM600 bilion itu dipetik. Saya agak ia merujuk kepada 8 pakej rancangan ekonomi bernilai RM530 bilion yang saya laksanakan semasa saya menjadi Perdana Menteri untuk membantu rakyat dan perniagaan yang terjejas semasa tempoh pandemik. Saya tidak takut untuk disiasat kerana saya tahu saya tidak seleweng duit rakyat yang diamanahkan kepada kerajaan untuk digunakan bagi tujuan membantu rakyat ketika zaman susah, ujarnya. Ketika kempen pilihan raya umum ke-15 pada 15 November lalu, bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari berkata Pakatan Harapan akan menjalankan siasatan terperinci terhadap Mahyadin kerana didakwa membelanjakan RM500 bilion ketika pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Jika ada penyelewengan, kita akan ambil tindakan pendakwaan kerana ia adalah wang negara, kata Naib Presiden Amanah itu. Sebaik saja Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan segera mendesak agar sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi menyiasat tujuan perbelanjaan digunakan daripada dana kecemasan RM500 bilion ketika tempoh darurat. Kita akan ke situ. Sebab RM500 bilion ni banyak. Dulu kes 1MDB 2.6 bilion dan dikatakan 42 bilion lah. Yang ini 500 bilion. Maksudnya 10 kali ganda lagi lah. 10 kali ganda lagi. 500 bilion ni. Tak ada audit. Tak bawa ke parlimen. Jadi kita nak tahulah. Benda ni. Tak bawa kalau belanja betul. Tak ada masalah. Apa yang takut? Kan? Yang kita takut ni belanja tak betul lah. Kalau belanja tak betul, sila jawablah. Kita minta pihak SPRM. Kalau terpaksa tubuh satu Suruhanjaya Siasatan Diraja. Siasat benda ni. Kena tubuh. Kena tubuh. Pada saya kena tubuh. Saya rasa mungkin ini skandal yang paling besar lah. Semenjak zaman Nabi Adam dan juga Nabi ni, Hawa, saya ingat ini skandal yang paling besar lah. 500 bilion ni. Yang itu. Kita minta siasat lah. Kita minta siasat.
Ahli Parlimen Hunlangan itu turut membuat laporan polis berkaitan isu berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur pada 30 November lalu. Sementara itu, UMNO turut menyokong penubuhan segera RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit tersebut. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata menerusi RCI ia dapat membuktikan ke mana wang tersebut digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan proklamasi darurat sepanjang Mahyadin menjadi Perdana Menteri, iaitu tatkala Parlimen digantung daripada bersidang. Walaupun ramai yang terpedaya dengan video TikTok termasuk yang membayar dengan fitnah yang menakutkan rakyat agar mengundi Perikatan Nasional, semangat pengundi yang bijak dan ingin perubahan tetap menolak parti tersebut. Jika Perikatan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu, isu 500 bilion atau 600 bilion ringgit yang tidak diketahui nilai sebenarnya yang dibelanjakan semasa Parlimen digantung akan terkubur begitu saja. Anwar juga membidas kritikan sesetengah pihak yang mempertikaikan tindakan beliau berhubung kleptokrasi dipercayai merujuk kepada pelantikan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. And it's interesting that those who have been using this kleptocracy are themselves very much compromised in many of these big dealings, benefiting their sons or children or in-laws. So I must remind them that if you really want to get to the bottom of it, you must be prepared to be truly transparent and be truly investigated. Katanya lagi, beliau juga mencabar agar pihak yang mengkritik itu melakukan pengisytiharan harta. Anwar tidak memperincikan anak siapa atau menantu siapa yang dimaksudkannya. Namun, kisah menantu pemimpin Perikatan Nasional ini telah lama menjadi buah mulut dalam kalangan pemimpin UMNO sejak Iris Corporation Berhad mengumumkan anak syarikatnya Iris Information Technology System Sdn Berhad menerima surat tawaran projek LOA bertarikh 29 Januari 2021 daripada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membangun dan membekalkan sistem imigresen bersepadu nasional untuk Jabatan Imigresen Malaysia bernilai 1.159 bilion ringgit. Tempoh kontrak tersebut ditetapkan selama 54 bulan bermula 1 Mac 2021 sehingga 31 Ogos 2025. Mengulas mengenai kenyataan Anwar itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT, Datuk Dr. Fuad Zarkashi mendesak agar siasat secara terus kes menantu Mahyadin yang didakwa terlibat dengan projek NIIS Jabatan Imigresen tersebut. Projek itu lulus ketika Parlimen digantung kerana COVID-19, maka siasatan wajar dibuat kerana Mahyadin sering bercakap isu kluster mahkamah dan kleptokrasi. Hentikan hipokrasi Mahyadin, tegas Fuad. Inilah akibatnya apabila tidak mengamalkan ketelusan. Apabila berbelanja besar tanpa diketahui dari mana sumber dananya, sudah tentu ia akan dipersoal. Benar atau palsu, dakwaan wujud pelanggaran tata kelola berhubung dana 500 atau 600 bilion ringgit dan penganugerahan projek tanpa tender itu pastinya menambah buruk persepsi antarabangsa terhadap Islam. Cukupkah hanya dengan menafikan atau meminta yang menuduh mengeluarkan bukti sedangkan anda sendiri tidak mengamalkan good governance dan bersikap tidak telus? Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim mendakwa usaha sedang dibuat bagi memastikan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan. Kami sedang berusaha supaya kabinet ini tidak tahan lama dan insya-Allah kami akan kembali memerintah berdasarkan mandat rakyat. Parti yang menang besar ialah anggota daripada PN iaitu PAS, katanya menurut laporan Malaysia Kini 4 Disember lalu. Mandat rakyat apa yang beliau merepek ini? Perikatan Nasional baru sahaja kehilangan satu lagi penyokong apabila Parti Solidariti Tanah Air KU STAR mengambil keputusan meninggalkan gabungan itu yang disertainya sejak awal 2020. Perkara tersebut disahkan oleh Presidennya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Jom Channel hairan apabila Perikatan Nasional begitu bersungguh-sungguh mahu menjatuhkan kerajaan yang sudah disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Adakah kerana Perdana Menteri membatalkan kelulusan projek tebatan banjir bernilai 7 bilion ringgit hari ini? Anwar mengarahkan kelulusan mutakhir projek tebatan banjir berjumlah 7 bilion ringgit daripada keseluruhan peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit yang dilaksanakan melalui rundingan terus tanpa proses tender diteliti semula. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan langkah tebatan banjir tetapi ada masalah apabila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya mencari kesempatan.
Ini amat dikesalkan dan saya berterima kasih kerana Pegawai Kanan Kementerian Kewangan bersama dan tidak selari dengan maksud ini, tetapi pada ketika itu hanya mengikut arahan, katanya pada sidang media hari ini. Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz masa masih menjadi Menteri Kewangan berkata peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit itu dibuat Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan dibentangkan bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air. Projek Tempatan Banjir menjadi kontroversi sebelum pilihan raya umum ke-15 apabila Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli mendakwa kasar menganugerahkan projek seumpamanya yang bernilai 2 bilion ringgit secara rundingan terus ketika Parlimen sudah dibubarkan. Menteri Kasar ketika itu ialah Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau mendakwa kenyataan Rafizi adalah fitnah dan telah mengarahkan peguamnya memfailkan saman fitnah terhadap ahli Parlimen Pandan itu. Pada 15 November lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim mengesahkan pihaknya ada menerima laporan polis berhubung kes berkenaan. Menurut beliau, kes dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM untuk tindakan lanjut. Sebelum itu dikatakan laporan polis dibuat oleh sebuah NGO pro-PAS Gerakan Pembela Ummah menerusi pengerusinya Muhammad Zain Mustafa di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada 11 November lalu. Berdasarkan kenyataan Perdana Menteri itu, projek Tempatan Banjir sebanyak 7 bilion ringgit dianugerah secara rundingan terus memang wujud di kementerian yang diterajui Tuan Ibrahim. Nilai projek berkenaan yang diberi secara rundingan terus jauh lebih besar daripada kes yang dibangkitkan oleh Rafizi sebelum ini. Sekarang, apa kata Tuan Ibrahim? Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dalam satu ceramah kempen Perikatan Nasional di Padang Serai mempersoalkan kenapa Anwar menegur Tan Sri Syed Mukhtar sedangkan beliau bukan hartawan terkaya di negara ini. Beliau mendakwa Anwar hanya berani menegur Syed Mukhtar kerana beliau Melayu dan senang dibuli. Menyanggah kenyataan pengarah pilihan raya PAS itu, Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan mengarah syarikat Padi Beras Nasional Berhad Bernas berkongsi keuntungannya dengan pesawah miskin bukan bertujuan merobohkan empayar perniagaan Syed Mukhtar. Anwar menjelaskan perbincangan dengan Syed Mukhtar telah diadakan sebelum keputusan berkenaan dibuat dan jutawan tersebut bersetuju memperuntukkan 10 juta ringgit kepada pesawah miskin bulan ini dan 50 juta ringgit pada tahun hadapan. Pemimpin bercakap soal Islam Melayu berdegar-degar, tapi bila kata nak pulangkan sikit kepada pesawah padi, pemimpin itu nak pertahankan juga tauqir yang besar, bidas Anwar. Menurut laporan media, Syed Mukhtar menguasai 92% saham Bernas yang diperolehinya pada 2014 daripada Datuk Seri Syahidan Kasim dan ahli perniagaan Tan Sri Tan Boon Seng. Untuk jamin masa depan petani pesawah ini, saya ambil langkah untuk berunding dengan Syed Mukhtar dan cuba bantu. Saya tak faham kenapa ini jadi masalah. Apa yang jadi masalah sangat ini dalam negara? Apa yang nak dipolitikkan? Bidasnya. Menurut Anwar, isu membabitkan Bernas telah berlarutan selama beberapa dekad dan sudah tiba masanya untuk menyelesaikan perkara yang mendesak itu. Dah berpuluh tahun dah Bernas ini. Kali pertama saya kata enough is enough, ujarnya. Kata Anwar, beliau akan berunding sedaya upayanya selagi ada kuasa untuk memberi faedah kepada pesawah padi miskin. Jeritlah skuad manapun Melayu dan Islam, tapi nasib orang Melayu yang miskin tak terbela, tak ada makna bagi saya, tegas Anwar. Kerajaan nak tolong petani miskin, mengapa Muhammad Sanusi koyak? Adakah pada pandangannya kerajaan harus meminta tauqir judi nombor ekor untuk hulur peruntukan kepada petani miskin? Buat projek bernilai 7 bilion ringgit secara rundingan terus, Muhammad Sanusi diam. Beri peruntukan 10 juta ringgit kepada petani miskin secara terbuka, pemimpin PAS ini berteriak membantah. Kebebalan apakah ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.